salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 5 dalam bab yang terakhir, iaitu bab 8, pemodelan matematik. So untuk video pembelajaran pada kali ini kita sampai kepada standard pembelajaran yang terakhir, iaitu menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. So untuk kali ini kita akan fokuskan kepada fungsi eksponen. Bagi fungsi linear dan kuadratik kita dah pun bincangkan dalam video sebelum ni. Okay. So sebelum kita pergi kepada graf fungsi eksponen, so kita kena ingat semula. So bila nak selesaikan soalan yang melibatkan pemodelan matematik, kita mestilah merujuk kembali komponen-komponen pemodelan matematik. So apabila kita ada masalah dunia sebenar, yang pertama ialah kita mesti mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, kita kena membuat andaian dan juga mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, kita kena mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kita kena menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, kita kena memurnikan model matematik. Dan yang keenam ialah melaporkan dapatan. So keenam komponen ni perlu diingatlah. Okay, untuk kita menjawab soalan pemodelan matematik. Dan graf fungsi yang kita dah tengok sebelum ni adalah graf fungsi linear, iaitu yang membentuk satu garis lurus. Kemudian ada graf fungsi kuadratik berbentuk parabola. Dan juga yang hari ni kita nak fokuskan ialah graf fungsi eksponen, iaitu graf lengkung yang mengilustrasikan kenaikan atau penurunan nilai data pada kadar yang mendadak. Fungsi eksponen ialah fungsi yang dapat dihuraikan dengan persamaan yang mempunyai bentuk Y sama dengan CA kuasa X dengan keadaan A ialah nombor nyata positif, A tak sama dengan 1 dan C ialah nilai awal. Okey, so kita tengok satu contoh soalan. Soalan yang ketiga dalam muka surat 239. Okey, faedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Pada awal satu tahun, Cik Gomez menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan yang memberikan faedah 4% setahun dan dikompaun setiap tahun. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Cik Gomez selepas T tahun penyimpanannya. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, so bagaimana kita nak selesaikan? Kita pergi kepada komponen yang pertama. Mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. So apa yang kita boleh dapatkan maklumat daripada soalan tadi? Encik Gomez diberikan faedah kompaun dengan pengompaunan sekali setahun. Okey, prinsipal Encik Gomez ialah RM20,000. Kadar faedah tahunan ialah 4% dan terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez pada akhir tahun ke-T. Okey, so ini ialah kita kenal pasti masalah dia. Okey, langkah yang kedua ataupun komponen yang kedua ialah kita membuat andaian dan juga mengenal pasti pemboleh ubah. So kita andaikan Cik Gomez tidak mengeluarkan atau menambah wang simpanan sepanjang tempoh penyimpanannya. Dan pemboleh ubah yang terlibat ialah prinsipal P, kadar faedah tahunan R, bilangan kali faedah dikompaun N dan juga masa, iaitu T tahun. Okey, so langkah yang seterusnya ialah langkah yang ketiga, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Kita harus ingat
dalam pengiraan compound, setiap tahun kita akan mempunyai 10% prinsipal ditambah dengan 4% baki sebelumnya. Kita bina jadual seperti berikut. So, ini tahun yang pertama. So, prinsipal dia bermula dengan 20,000. Faedah yang diterima ialah 4%. Jadi, 20,000 darab dengan 4%. Okey, untuk faedah kita nak kira faedah yang diterima. Jadi prinsipal tambah dengan faedah kita akan dapat 20,000 darab dengan 1 tambah sifar perpuluhan sifar 4. Kita tulis sebegini supaya kita nampak pola dia, pola nombor itu. Jadi hasil simpanan kita ialah 20,000 darab dengan 1 perpuluhan sifar 4. Itu bagi tahun yang pertama. Tahun yang kedua, kita bermula daripada hasil simpanan tahun pertama tadi. 20,000 darab dengan 1.04, kita darabkan dengan faedah, kita tambahkan dengan prinsipal dan faedah. Jadi kita dapat hasil simpanan dia 20,000 darab 1.04 kuasa 2. Kemudian kita buat pula untuk tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Okay, dan seterusnya kalau kita tengok ini pola nombor itu dalam masa 5 tahun. Okay. Okay, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. So, berdasarkan jadual tadi, jadual yang di atas, didapati bahawa pada penghujung setiap tahun, hasil simpanan ialah 1 kuasa 2, suatu kuasa 2, 1.04 didarab dengan prinsipal simpanan sebanyak 20,000 dan kuasa itu sepadan dengan bilangan tahun simpanan. So yang ini yang berada dalam jadual tadi di sebelah hujung tu. Okay, maksudnya 20,000 darab dengan 1.04 kuasa 2. Kuasa 2 ni sama, 2 ni kuasa dia sama dengan bilangan tahun. Kalau tahun kelima maksudnya 1.04 kuasa 5. Itu maksud ayat yang tadi tu. So, pola tersebut dapat digeneralisasikan kepada satu model matematik dengan menggunakan P untuk mewakili prinsipal, T untuk mewakili bilangan tahun dan R untuk mewakili kadar faedah tahunan. Maka kita dapat model matematik AT sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R tutup kurungan kuasa T. Dengan keadaan AT ialah jumlah simpanan pada tahun ke-T. Okay, AT ni mewakili jumlah tahunan pada tahun ke-T. Dan kita dapati di sini, perhatikan bahawa 1.04 sama dengan 1 tambah dengan 1 sifar perpuluhan sifar 4. Sifar perpuluhan sifar 4 ni ialah R. Okey, iaitu kadar faedah tahunan. Okey, sebab tu kita buat satu model matematik AT untuk tahun tertentu sama dengan P 1 tambah R kuasa T. So kita nak tentusahkan model matematik ini merupakan satu fungsi eksponen yang membolehkan kita menghitung hasil simpanan jika faedah dikompaundkan sekali setahun untuk T tahun. Okay, sekali setahun selama T tahun. Dan graf di sebelah menunjukkan graf fungsi eksponen AT untuk 20,000 1.04 kuasa T. Okay, graf hasil simpanan selepas T tahun. AT menunjukkan satu pertumbuhan eksponen apabila masa T bertambah. Okay, kalau kita plotkan graf, kita dapat bentuk sedikit lengkung dan naik. Okay, kita katakan yang ni dia lengkung dan naik mendadak. Okay, graf ini ialah graf hasil simpanan melawan masa tahun. Okay. So, apa yang kita boleh murnikan model matematik yang kita bina? Model matematik AT
P darab dengan 1 tambah R kuasa T merupakan pengiraan faedah kompaun dengan kekerapan pengomponan sekali setahun. Dalam situasi sebenar, faedah kompaun boleh dikompaun dengan lebih kerap. Misalnya setengah tahun sekali ataupun 3 bulan sekali dan sebagainya. Okey, maksudnya kalau yang kita buat ni untuk 1 tahun. Okey, dan kita kadang tu faedah kompaun tu dia boleh bagi dalam bentuk 6 bulan, 3 bulan ataupun sebagainya. Okay, jika faedah dikompaunkan sebulan sekali, kadar faedah R dibahagikan di antara 12 bulan kerana 1/12 daripada kadar digunakan setiap bulan. Pemboleh ubah T didarab dengan 12 kerana faedah dihitung 12 kali setahun. Maka model matematik akan berubah menjadi AT P darab dengan 1 tambah R per 12. Sebab yang ni ialah 12 bulan. Untuk kurungan kita ada kuasa 12T. Okay, secara umumnya jika faedah dikompaun N tahun sekali, model matematik ialah AT P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Ini N ni dia kata berapa kali setahun lah. Okay. Dan yang terakhir ialah laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Okay. So itu ialah cara bagaimana kita nak menjawab soalan itu dalam pemodelan matematik. So kita tengok satu lagi contoh. Okey, populasi penduduk di sebuah negara ialah 2.5 juta dengan kadar pertumbuhan populasi 6% setiap tahun. Hitung populasi penduduk di negara itu 4 tahun akan datang. So kita berbincang ini dalam fungsi eksponen. So kita perlulah fokus pada fungsi eksponen. So dia bagi kat sini kadar populasi dia adalah bermula dengan 2.5 juta dan kadar pertumbuhan dia adalah 6% setiap tahun. So soalan nak populasi 4 tahun akan datang. Okey, so kita buat mengikut komponen pemodelan matematik. Yang pertama ialah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Tentukan populasi penduduk di sebuah negara bagi 4 tahun akan datang dengan populasi 2.5 juta dan kadar pertumbuhan 6% setiap tahun. Okey, langkah kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan bahawa kadar kelahiran dan kematian adalah tetap setiap tahun di negara itu. So ini andaian kita. Dan pemboleh ubah, katakan P ialah populasi dan R ialah kadar pertumbuhan. So kita tengok dia punya ini ialah komponen yang ketiga, iaitu mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Kita buat dalam bentuk jadual sama seperti contoh sebelum ni. So kita ada tahun, kita ada populasi bermula daripada 2.5 juta. Okey, pertambahan populasi ni ialah kita darabkan dengan kadar tadi, dia bagi 6% setahun. So sifar kumpulan sifar 6. Jadi jumlah populasi. So kita tulis dalam bentuk yang sama seperti tadi supaya kita nampak pola dia. So untuk tahun pertama 2.5 juta ni darab dengan 1.06. Untuk tahun kedua dia akan bertambah kepada 25 juta darab 1.06 kuasa 2. Dan seterusnya untuk tahun ketiga dan keempat kita dapat 25 juta darab 1.06 kuasa 4. Okey. So untuk jadual tu nanti kamu boleh tengok dengan lebih details lah lepas ni . So menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Pola jumlah populasi PT pada satu
tahun ke-T digeneralisasikan kepada model matematik dengan P, kita letakkan sebagai P sifar ni lah, ialah populasi awal dan R ialah kadar pertumbuhan. Jadi kita akan dapat PT ni pada tahun populasi pada tahun tertentu, PT ni sama dengan P awal ni, P sifar ni 1 tambah R kuasa T. Dan graf PT melawan T menunjukkan satu pertumbuhan eksponen apabila T bertambah. Jadi kalau kita cuba plotkan graf, kita akan dapat nampak macam lurus tapi graf ni dia macam sedikit lengkung lah. Okay, mewakili eksponen. Okay, yang ini lebih mudah lah, lebih ringkas penerangannya. Memurnikan model matematik, kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data yang diambil. Dan juga melaporkan dapatan, buat laporan berdasarkan tafsiran penyelesaian yang diperolehi. So itu saja untuk bagaimana kita nak menyelesaikan persoalan yang melibatkan pemodelan matematik. So selepas ni kita akan bincangkan soalan-soalan yang ada dalam buku teks bagi mengukuhkan lagi pemahaman kita untuk tajuk pemodelan matematik.